An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajuli ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yaday abawayhi fa in lam yakun lahu abawani kana halakuhu ala yaday qarabatihi aw jirani. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidhiqil ma'ishati fa inda dhalika yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Hadis rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain. Ini menunjukkan bahawa keadaan zaman yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, di mana agama ini kalau untuk diamalkan dengan sesungguhnya sangat berat. Puncak gunung kan tip of the mountain. Bukan senang kita nak sampai ke puncak gunung. Ini dia bawa agamanya ke satu puncak menuju ke puncak yang lain. Berarti dia kena apa? Naik gunung, turun gunung, jalan, pergi naik gunung lain. Ini kita panggil sirat mubalaghah, menunjukkan erti berat sangat, di mana agama ini menjadi sesuatu yang dah dianggap asing, yang dianggap berat, yang dianggap sesuatu yang menyusahkan. Sebab itu lahir pada hari ini beberapa orang dia membawa pendekatan taisir. Kenapa kita nak beratkan, Ustaz? Kenapa nak ikut mazhab ni susah sangat, berat sangat lah. Nak kena macam ni, nak kena macam tu. Kita Islam tu tak suruh susah, kita senang-senangkan je, Ustaz. Ini lepas tu kita bagi tahu dia macam ni. Tak boleh. Kita buat apa nak ikut para ulama? Kita ikut Quran dan sunnah sudah cukup. Boleh lari macam tu pula. Ini baik tu. Dia kena ada ilmu. Dalam memahami nas ini kena ada ilmu. Jadi zaman tu dia akan sampai zaman semuanya nak mudah-mudah. Ini hadir wal hadir abizakumullah. Lalu dia kata ini, dan dari satu gua ke gua yang lain, dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini macam dah dekat ni. Nak jual beli, contoh dia, kita akan keluar, nak tak nak akan melalui perkara maksiat yang ada di luar sana. Betul ke tidak, tuan-tuan? Nak beli sesuatu, kedai itu pun jual benda yang diharamkan juga. Dialah memang. So boleh ke tak boleh, Ustaz? Nak buat macam mana? Dah dayyik kita panggil, dah dalam keadaan tersempit. Tapi ini fakta dia. Maksiat di mana-mana, benda haram di mana-mana, kiri kanan atas bawah kita. Jadi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain. Nak berdululah dulu, nak beli rumah, nak beli kereta, kena makan riba juga. Kalau kita tak perjuangkan Islamic banking, tak ada jalan keluar dah. Last jadi apa? Halalnya sebab sempit.
dah tak ada alasan. Nah, ini yang disebutkan di Maghribi contohnya, tempat saya belajar. Zaman dulu awal saya datang tu memang tak ada langsung. Bank Islam ni memang tak ada langsung. Berarti orang Morocco ni semuanya muamalah dia mesti ada riba dia. Sistem Perancis kan. Waktu saya dekat sana tu baru mula ada gerakan untuk membuang. Agak terlambat lah, tapi it's not too late, but dah terlambat lah juga. Inti dia. Ini fakta yang terjadi. Juga benar benda-benda hal yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Jadi apabila keadaan ini terjadi, orang itu mungkin melakukan perkara yang diharamkan kerana nak tuntut atau nak tunaikan apa yang dituntut oleh keluarganya. Seperti hadis yang lalu kita bahas tentang hadis rasuah. Baginda SAW dah tahu dah dikhabarkan apa yang akan terjadi. Pada hari ini buktinya orang sanggup berasuah demi alasan dia untuk menyara anak dan isterinya, misalnya dia, dan lain-lain. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya, sebab dididik dengan cara yang tidak baik. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak keluarganya atau dari sebab mengikuti kehendak jirannya. Kehendak keluarga, contoh dia, iaitu keluarga mendorong sesuatu yang negatif. Atau jiran dia beli TV besar, dia pun nak beli TV besar, duit tak ada, akhirnya scam orang. Itu wujud. Dan lain-lain. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya? Lalu baginda SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu lalu dia terpaksa menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Terpaksalah dia tipu orang, terpaksalah dia dan lain-lain kerana tuntutan. Tengok jiran kaya ada kereta besar, isteri pun nak kereta besar. Ada anak-anak tengok kawan pergi sekolah mahir, dia pun nak pergi sekolah mahir. Oh, sekolah baik, okeylah. Tapi tak ada duit si bapanya. Bila tak ada duit, bapanya terpaksalah kadang-kadang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kehendak anaknya. Kalau isteri dengan anak tengok bapa dia tu dah tak boleh nak pakai dah, tak boleh functioning, tak boleh nak dapat keduniaan yang diorang nak, maka mereka sanggup meninggalkannya. Siapa yang nak ditinggalkan tak nak, maka akhirnya mengharamkan yang diharamkannya, kan? Habis, hancur. Ini dia hadirin wal hadirah hafizakumullah, keterangan. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, namun kerana mengikuti kemahuan isteri, anak, orang tua, keluarga atau jirannya, maka dia sanggup menceburkan diri ke dalam jurang kemaksiatan demi untuk memuaskan hati mereka. Demi nak puaskan hati mereka, sanggup untuk melakukan perkara yang diharamkan.